Sosioekonomi Brunei, Negara Brunei Darussalam. Latar belakang dan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang kaya dan terletak di sebelah utara Pulau Borneo. Brunei dikelilingi Malaysia dengan dua bahagian Brunei, dipisahkan di daratan oleh Malaysia iaitu bahagian Limbang. Brunei juga adalah salah satu negara yang terdapat di dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau lebih dikenali sebagai Persatuan ASEAN. Pada zaman dahulu, Brunei mempunyai kawasan yang sangat besar. 1658, Sultan Brunei menghadiahkan kawasan Timur Laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan dalam penyelesaian Perang Saudara. Pada tahun 1839, James Brooke dari Inggeris datang ke Sarawak dan menyerang Brunei. Seterusnya dilantik menjadi Raja Sarawak di bahagian barat laut Borneo. Setelah itu, pada tanggal 19 Disember 1846, James Brooke menguasai Pulau Labuan dan wilayah sekitarnya. Brunei kehilangan wilayah kekuasaannya dan Brunei berada di bawah kuasa Inggeris. Pada 1888, Brunei menjadi salah satu negara kedaulatan Inggeris dan pada tahun 1906, Brunei terpaksa menerima perluasan kekuasaan Britania. Seterusnya, 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Namun begitu, pada 1962, pembentukan Badan Perundangan dibatalkan kerana timbulnya pemberontakan oleh parti oposisi. Pada 1950 dan awal 1960, Brunei menolak rencana pembentukan dan penyatuan Malaysia. Dan pada 1967, Sultan Omar Ali Saifuddin III telah turun takhta dan melantik putera sulungnya iaitu Hassan al-Bolkiah menjadi Sultan Brunei yang ke-29. Pada 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei iaitu Brunei Town diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan. Dan pada akhirnya 1 Januari 1984, Brunei Darussalam berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Aktiviti sosioekonomi Brunei pada zaman dahulu. Daerah Brunei menjadi salah satu pelabuhan, persinggahan dan pusat perdagangan. Setelah melepaskan diri dari pengaruh Majapahit, Brunei menjadi negara merdeka dan menjadi salah satu pusat perdagangan yang masyhur. Ini kerana Brunei mempunyai penempatan yang mempunyai kawasan pelabuhan serta tempat air yang bersih dapat menjadikan ia sesuai sebagai pusat perdagangan. Selain itu, aktiviti pertanian juga dapat mengeluarkan hasil yang sangat baik dan hasil tuaian dijual di kawasan pelabuhan. Seterusnya, kampung air pada zaman tradisi merupakan sebuah penempatan yang besar dan berperanan sebagai pusat empat pemerintahan kerajaan tradisi Brunei. Kampung air juga terbilang dengan aktiviti perdagangan dan mempunyai pasar atau tamu yang berada di atas air. Boleh juga dikenali sebagai padian. Pada tahun 1906, adat dan kebudayaan Puak Melayu Brunei cuba dihakis oleh residen British pada waktu itu. Residen British
cuba memberikan sesuatu peralihan aktiviti ekonomi, iaitu daripada aktiviti ekonomi maritim yang berasaskan laut kepada aktiviti ekonomi agrarian. Presiden British juga mempelbagaikan ekonomi daratan Brunei sebelum minyak ditemui pada tahun 1929. Oleh kerana itu, pentadbiran British telah membuka ruang yang luas kepada golongan pemodal asing untuk mengusahakan pelumbungan dan perusahaan kayu balak. Aktiviti pelumbungan dan pembalakan telah berjaya menarik ramai penduduk kampung air untuk berpindah ke darat bagi memudahkan mereka bekerja dalam kedua-dua sektor tersebut. Okey, seterusnya kita lihat negara Brunei pada zaman sekarang. Okey, yang pertama dari segi politik. Ia ditadbir oleh Perlembagaan dan Tradisi Kebangsaan Raja Islam Melayu, iaitu Melayu Islam Beraja MIB. Ketiga-tiga komponen MIB merangkumi budaya Melayu, agama Islam dan kerangka politik di bawah pemerintahan beraja. Okey, seterusnya di bawah Perlembagaan Brunei 1959, Seri Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah adalah ketua negara dengan kuasa eksekutif penuh. Maksudnya beliau mempunyai kuasa mutlak ke atas negara yang dipimpin. Okey, seterusnya sejak tahun 1962 pihak berkuasa ini telah memasukkan kuasa darurat yang diperbaharui setiap 2 tahun. Hassanal Bolkiah juga berperanan sebagai Perdana Menteri Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan. Okey, sebagai Perdana Menteri, dia mengetuai Majlis Menteri, iaitu Kabinet dan diberi nasihat oleh beberapa dewan lain juga. Contohnya agama, hak, pergantian dan perundangan. Okey, seterusnya kita lihat dari segi agama. Islam adalah agama nasional negara Brunei Darussalam, tetapi kebebasan beragama sangat terjamin. Mereka yang beragama lain, mereka ni diizinkan ataupun tidak dihalang untuk beribadah di Brunei. Selain itu, perayaan selain Hari Raya Islam, iaitu Hari Raya Kristian, juga diumumkan. Walaupun kita nampak kebebasan beragama di negara Brunei ini terjaga, tetapi kebebasan tersebut tidak berlaku dalam sistem pengetatan pendidikan. Okey, Brunei Darussalam, Islam Sunni adalah agama yang paling banyak dianut. Maksudnya rakyat-rakyat di negara Brunei Darussalam kebanyakannya ataupun majoritinya mereka menganut agama Islam. Okey, seterusnya 67% dari total populasi beragama Islam, 13% dari total populasi adalah Buddha, 10% lainnya menganut kepercayaan Kristian dan 10% melebur ke dalam beragam agama termasuk kepercayaan asal tempat. Okey, kat sini kalau kita dapat lihat, total populasi yang beragama Islam ni lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Okey, seterusnya kita lihat perkembangan dan pertumbuhan sosioekonomi di negara Brunei Darussalam. Perkembangan dan pertumbuhan sosioekonomi ni dia banyak aspek. Antaranya yang pertama kita dapat lihat dekat sini, pendidikan. Brunei menduduki carta yang tinggi dalam aspek pendidikan ini sama ada untuk penduduk yang dewasa atau remaja yang berumur antara 15 hingga 24 tahun sahaja. Ini adalah statistik negara Brunei Darussalam pada tahun 2017 yang menyatakan bahawa negara Brunei ini telah mendapat kedudukan yang paling tinggi dalam bidang pendidikan. Tetapi untuk penduduk yang dewasa ataupun remaja yang dalam lingkungan umurnya 15 hingga 24 tahun sahaja. Okey, seterusnya kita lihat negara Brunei menduduki kedudukan yang tertinggi bahkan mengatasi Singapura dari segi pencapaian dalam pendidikan secara keseluruhannya. Okey, kalau kita nak buat perbandingan dengan negara-negara ASEAN, negara Brunei telah mendapat kedudukan yang paling tinggi dan dia telah mengatasi kedudukan Singapura, yang dapat kita tahu bahawa Singapura adalah negara yang pesat dan membangun dari segi banyak aspek. Contohnya pendidikan, pembangunan mereka pun sangat maju dan pesat. Okey, seterusnya kita lihat
pertumbuhan sosioekonomi dan perkembangannya dari segi jangka hayat penduduk. Okey, jangka hayat adalah biasanya berkaitan dengan perkembangan dan penjagaan kesihatan di sesebuah negara. Maksudnya kat sini, jika jangka hayat jangka hayat ni berkaitan juga dengan perkembangan dengan pertumbuhan sosioekonomi. Sebab kita boleh kaitkan dengan bagaimana negara tersebut mengendalikan ataupun mengatur penjagaan kesihatan di negara mereka. Contohnya kalau mereka tidak mengutamakan kesihatan, maka jangka hayat penduduk di sebuah negara tersebut mungkin akan berkurangan. Okey, seterusnya dalam masa 50 tahun kebelakangan kerana peningkatan mendadak berbanding dengan negara-negara lain. Kat sini nampaklah Brunei ni mereka dia punya peningkatan jangka hayat penduduk ni menaik berbanding dengan negara-negara lain. Negara Malaysia pun kalah. Okey, seterusnya, negara Brunei telah dapat mencapai jangka hayat yang tinggi berkedudukan pada tangga kedua di seluruh ASEAN. Okey, seterusnya, kita lihat dari segi pendapatan per kapita. Okey, sejak 50 tahun, pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat per kapita penduduk telah meningkat. Walaupun terdapat keadaan yang kita dapat lihat pada ketika itu, harga petrol dan gas turun. Satu dunia turun. Seterusnya, tahun 2014 menunjukkan bahawa negara Brunei adalah antara negara yang mempunyai lebihan ekspor yang tinggi berbanding nilai importnya. Laporan pada tahun 2014 menunjukkan bahawa negara Brunei ini adalah negara yang mempunyai lebihan ekspor yang sangat tinggi dan bila kita dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, walau bagaimanapun mereka ni masih juga bergantung dengan produk import daripada negara lain. Contohnya macam produk pertanian, elektrik, kenderaan, kalau macam pertanian tu dari segi makanan, beras dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat perancangan masa akan datang wawasan Brunei 2035. Okey, yang pertama, rakyat yang berpendidikan tinggi. Wawasan Brunei 2035 adalah hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. Menjelang 2035, dengan rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya, rakyat mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi dan ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan. Jadi sebabkan itu, peneraju terdiri daripada menteri dan timbalan menteri kabinet dipertanggungjawabkan untuk mengembang dan menjana sinergi terhadap kesepaduan perencanaan dan pencapaian wawasan Brunei 2035. Okey, kat sini peneraju ni mereka bertanggungjawab untuk merangka strategi dalam bidang-bidang yang tertentu seperti pendidikan, ekonomi, kesihatan dan sebagainya, untuk mencapai hasil-hasil kebangsaan yang diperlukan menurut kerangka kerja wawasan Brunei 2035. Okey, seterusnya kita lihat dari perancangan masa yang akan datang. Yang kedua adalah menubuhkan jawatan kuasa peneraju. Okey, setiap peneraju perlu menubuhkan jawatan kuasa peneraju dengan komposisi keahlian terdiri daripada pihak-pihak yang berkepentingan, sama ada dari kementerian, jabatan dan agensi. Kerajaan yang berkaitan termasuk juga penglibatan sektor swasta seperti pihak awam atau pertubuhan bukan kerajaan yang sesuai dengan keperluan fungsinya. Maksudnya kalau mereka ni dapat bersatu, ia akan menghasilkan negara yang maju. Okey, seterusnya adalah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Wawasan Brunei 2035 menghasratkan negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang dikenali di seluruh dunia sebagai sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, yang disukat dari sudut kedudukan 10 negara teratas di dunia dari segi pendapatan per kapita. Dengan pertumbuhan ekonomi yang perlahan ketika ini, negara Brunei Darussalam berhadapan dengan cabaran untuk mencapai matlamat ini, kecuali pertumbuhan ekonomi dapat dipercepatkan.
Okey, seterusnya kita lihat untuk berada pada kedudukan 10 negara teratas di dunia pada 2035, pendapatan per kapita hendaklah sekurang-kurangnya 100,000 USD. Kalau kita lihat Brunei Darussalam, dia mendapat kedudukan yang ke-23. Untuk negara yang pertama dan ke-10, kita lihat pendapatan per kapita mereka melebihi 100,000 USD. Okey, seterusnya sebagai kesimpulan, negara Brunei merupakan sebuah negara yang bertuah sama ada di dalam Nusantara khasnya atau untuk dunia Islam amnya. Ianya boleh dianggap sebagai sebuah negara yang masih berjaya mengekalkan kestabilan politik, ekonomi dan kesejahteraan agama dalam keadaan banyak negara Islam lain yang telah menghadapi pelbagai masalah sama ada politik, ekonomi dan pegangan agama. Negara Brunei Darussalam juga boleh dikatakan terlalu banyak pembangunan dan pertumbuhan sosioekonomi yang telah dibangunkan semasa pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ini adalah menjadi petanda kepada keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sekarang ini. Seterusnya, untuk mencapai perkembangan sosioekonomi, kekuatan dan kekokohan dari segi keuangan sangat penting bagi menjamin kelangsungan pencapaian negara dalam konteks sejarah Kesultanan Brunei pula didapati bahawa elemen lain yang dapat membantu perkembangan sosioekonomi ialah kewujudan sistem politik dan struktur pentadbiran yang teratur di peringkat pusat dan wilayah jajahan.